Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam ni. Sekali lagi kita dapat bertemu untuk kita sambung siri kuliah kita ini. Dan malam ni kita telah masuk ke siri yang ke-17 daripada siri pembacaan kitab Safinatun Najah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati masa kita ini dan Allah Taala jadikan waktu-waktu kita berkurang sepanjang PKP ini waktu yang kira bermanfaat dan mendapat pahala dan ganjaran besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sementara kita duduk saja di rumah, kita duduk kan, jadi kuliah pun tak ada di masjid, kita ambil waktulah untuk sama-sama kita mengikuti kuliah secara online dan insya-Allah kita cuba khatamkan matan yang penuh barakah ini, itu matan Safinatun Najah. Mudah-mudahan kita mendapat keberkatan lah daripada matan Safinatun Najah ini. Baik, malam ni kita sambung lagi pada perkara yang membatalkan sembahyang, yang mana pada malam tadi kita telah berhenti kepada perkara yang membatalkan sembahyang yang keempat, iaitu bercakap, menyebut bertutur dua huruf atau satu huruf yang dipahami. Dan malam ni kita akan masuk sambung kepada perkara yang membatalkan sembahyang yang kelima. Perkara yang membatalkan sembahyang yang kelima, qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi wa bi barakatihi fid daraini amin. Jadi bagi sahabat-sahabat yang menulis salam tu, saya jawab waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada saudara Akmal, saudara Ali, tadi siapa tadi Latif, Amirul, dan ada lagi lah tadi baik. Baik tuan-tuan semua, kita sambung pada perkara yang membatalkan sembahyang yang kelima. Jenuh pun ada, jenuh dan sahabat-sahabat yang lain. Okey. Baik tuan-tuan, kita tengok perkara yang membatalkan sembahyang kelima. Dia kata wabil mufattiri amdan, iaitu dengan kita melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa secara sengaja. Jadi apa sahaja yang membatalkan puasa, maka dia membatalkan sembahyang. Itu kaedah dia. Apa sahaja yang membatalkan puasa, dia membatalkan sembahyang, melainkan makan yang sedikit. Makan yang sedikit, melainkan makan yang banyak. Bukan sedikit, melainkan makan yang banyak. Makan yang banyak tidak membatalkan puasa jika dengan terlupa. Tetapi makan yang banyak membatalkan sembahyang walaupun dengan terlupa. Jadi untuk sembahyang ni, makan yang sedikit secara terlupa saja dimaafkan. Tetapi makan yang banyak tidak dimaafkan. Tetapi dalam bab puasa, makan yang sedikit maupun banyak dalam keadaan terlupa dimaafkan dan tidak membatalkan puasa. Jadi, sebab itu di sini dia sebut perkara yang membatalkan puasa ialah dengan melakukan perkara yang membatalkan sembahyang ialah dengan melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa.
Apa sahaja yang membatalkan puasa, maka batallah sembahyang, melainkan makan tadi saja tidak membatalkan puasa tetapi membatalkan sembahyang. Makan yang banyak tidak membatalkan puasa secara terlupa, tetapi makan yang banyak walaupun secara terlupa membatalkan sembahyang. Jadi misalnya kita ambil sesuatu dan kita bawa masuk ke dalam telinga kita, melepas sihat yang hak luar lah, melepasi yang bulatan tu sampai ke dalam lebih lagi, maka itu membatalkan puasa. Maka apabila dia membatalkan puasa, batallah sembahyang. Baik, yang seterusnya perkara yang keenam yang membatalkan sembahyang, iaitu wabil ukuli al-kathiri nasyan, dengan makanan yang banyak. Jadi kalau makanan yang banyak, nasyan, walaupun dalam keadaan terlupa. Walaupun di dalam keadaan terlupa. Okey. Kalau dalam keadaan sengaja, sikit ke banyak ke batal. Keadaan terlupa, sikit, okey, tak batal. Dalam keadaan terlupa, sikit banyak, batal. Boleh ada 3 keadaan. Makan dalam keadaan sikit ataupun banyak, tapi dalam keadaan sengaja, batal. Makan dalam keadaan sedikit, tetapi tak sengaja, tak batal. Makan dalam keadaan banyak, walaupun tidak sengaja. Apatah lagi kalau sengaja. Walaupun tidak sengaja, hukumnya batal. Okey, itu yang dimaksudkan dengan yang ketiga. Okey, makan yang banyak. Seterusnya, perkara yang membatalkan yang ketujuh, wa thalathi harakatin mutawaliyatin walau sahwan, dan 3 pergerakan berturut-turut walau sahwan, walaupun secara terlupa. Jadi apabila kita bergerak dengan 3 pergerakan berturut-turut, walaupun di dalam keadaan terlupa, tetap membatalkan sembahyang kita. Baik. Syaratnya ada 5. Okey, syarat yang disebut oleh ulama, bergerak dengan pergerakan tadi 3 kali berturut-turut membatalkan sembahyang jika dia memenuhi 5 syarat ni. Syarat yang pertama, banyak. Banyak tu maksudnya 3 kali berturut-turut. Okey? 3 kali. Yang kedua, syarat kedua berturut-turut. Okey, 2 ni disebut dalam matan ni. Mana 3 kali berturut-turut, itu 2 syarat. Lagi 3 syarat tak disebut di dalam matan ni. Tak disebut dalam matan Safinatun Najah. Jadi yang disebut ini 2 saja syaratnya, iaitu bergerak 3 kali berturut-turut walaupun terlupa. Walaupun terlupa tetap membatalkan. Jadi dia sebut 2. Ada lagi 3 syarat lagi yang baki. Jadi tuan-tuan, kalau yang ada pen tu, tuan-tuan catatlah. Syarat yang perbuatan tadi itu bukan perbuatan jenis sembahyang. Kalau perbuatan jenis sembahyang, tidak batal kalau dilakukan secara terlupa. Contoh, dia mengulangi rukuk 2 kali. Dia sami Allahu liman hamidah, lepas tu dia turun rukuk sekali lagi, dia terlupa. Ini tidak membatalkan sembahyang, walaupun pergerakan tu banyak, kan, 2-3 kali pun, 3 kali berturut-turut turun naik pun tidak batal dengan syarat dia terlupa. Tetapi kalau dia buat dengan sengaja, batal juga. Okey, yang disebut dalam matan, maksudnya perbuatan 3 kali berturut-turut dalam keadaan sengaja. 3 kali berturut-turut walaupun terlupa. Apatah lagi sengaja. Terlupa pun batal. Sengaja, lagilah batal. Okey, baik. Yang keempat, syarat yang keempat, yang digerakkan tadi itu menggunakan anggota berat. Dia panggil anggota berat al-a'dha'u al-thaqilah. Anggota-anggota yang berat. Jadi apa itu anggota-anggota yang berat? Anggota yang berat selain daripada anggota yang ringan. Kan? Itu yang memudahnya. Anggota berat lawan dia anggota ringan. Anggota ringan lawan dia anggota berat. Jadi soalannya, apa itu anggota ringan? Okey, anggota ringan ulama sebut ada 6 semua. Saya baca sikitlah syair yang digubah oleh ulama dalam bahasa Arab. Fasyafatun wal udhun wal lisanu
wa dhakarun wal jufnu wal bananu. Tahrikuhunna in tawali wa kathur bighairi udhrin fi salati la yadur. Jadi dia kata ada 6, fasyafatun bibir, wal udhun telinga, wal lisan lidah yang duduk dalam kita gok dalam mulut, dan zakar, ini zakar kemaluan lelaki, wal jufun yani ni kelopak mata, wal banan dan jari kelingking. Ada jari ni jari kelingking pula, jari ada 5, ada 10. Tahrikuhunna in tawali wa kathur, menggerakkan 6 anggota tadi ni walaupun berturut-turut dan banyak, bighairi uzrin, dengan tidak ada keuzuran, walaupun dengan tidak ada keuzuran sekalipun, fi salati, di dalam sembahyang, la yadur, tidak membatalkan sembahyang. Ada 6 anggota kecil. Selain daripada itu anggota besar. Selain daripada itu anggota besar. Baik. Okey, jelas tuan-tuan semua? Baik. Saya lanjutkan sikit perbahasan sebab masalah bergerak ni banyak juga orang tanya. Baik. Kalau kita gerak tangan, duduk macam ni, kita bergerak, belum kembali balik. Okey? Ataupun gerak, kan, kita gerak pada sini, pergi ke tempat lain, pergi ke pipi ke apa, kan. Baik, tangan pergi dan balik, dikira 1 kali. Itu tangan. Pergi balik 1 kali. Kaki pergi, kan, 1. Yang kedua, yang sebelah lagi pergi 2. Macam tu. Baik, kalau kita nak langkah ke depan, nak penuhkan saf, jangan diangkat, gesek, seret. Kalau kita angkat 1, kita letak 2 dah. Kita letak tu 2 dah. Jadi kena tekan gitulah. Kan? Tak boleh terus kaki yang seterusnya jadi 3. Itulah, setengah pendapat macam itulah. Walaupun ada yang kata ringan sikit. Baik. Jadi maknanya digerakkan ke depan 1. Kan? Diseret ke depan 1. Kita ambil 1 kaki lagi letak sebelah. Itu 2 dah. Berhenti sekejap. Itu cara nak masuk saf. Jangan tuan-tuan pergi seret tak ke depan, yang kaki ke depan ni seret tak ke sini, lepas tu pergi terus pula. Itu tak boleh. Sebab dah jadi 3. Jadi seret 1, kemudian seret pula ni nombor 2. 2 kali, berhenti sekejap. Jangan bagi berturut-turut. Nampak agak berpisah, baru seret sekali, 2. Tapi tak berpisah tak apa, tak berturut-turut. Dia 3 kali berturut-turut batal. Itu cara nak pindah saf. Tuan-tuan jangan angkat. Kalau angkat kaki tu, angkat 1, letak 2. Jadi kena duduk kangkang gitulah. Kalau tuan-tuan tarik yang kaki belakang tu letak sebelah, itu batal sembahyang. Tetapi Ibn Hajar dalam kitabnya yang selain daripada kitab Tuhfah, dia kata yang seret letak kat sebelah tu masih dikira 1 lagi. Sebab tu ada orang kira 1 lagi, ada orang kira dah 2 tu. Berlaku khilaf dalam bab tu. Okey? Kalau letak sebelah, seret letak sebelah, itu masih dikira 1. Tetapi ada sebagian ulama kata seret tak sebelah dah kira 2. Tetapi kalau angkat, itu memang tak ada khilaf lah dalam mazhab Syafi'i. Angkat kira 1, letak kira 2. Baik, seterusnya. Perkara yang membatalkan sembahyang yang ke-8. Wal wasbatil fahishah. Lompat yang keji. Maksudnya yang teruk sangatlah melompat. Kalau terlompat sikit tak apa. Ni pam terlompat tinggi bub jatuh. Walaupun satu pergerakan, tapi bergerak dengan seluruh tubuh, maka dia membatalkan sembahyang. Okey? Wal wasbatil fahishah. Okey. Maknanya melompat ni batal sembahyang, melompat.
Yang seterusnya, yang ke-9 yang membatalkan sembahyang kelima, yang ke-9 wad-darbatil mufritah, iaitu pukulan yang melampaui. Iaitu macam mana pukulan yang melampaui? Iaitu bergerak seluruh badan. Bergerak seluruh badan. Gitu, bergerak seluruh badan. Itu batal sembahyang. Dipanggil darbah al-mufritah, pukulan yang melampaui. Okey, itu batal juga. Kerana bergerak banyak bahagian badan. Yang ke-10 wa ziyadati ruknin fi'liyin amdan, menambahkan rukun fi'li secara sengaja. Dia sengaja menambah rukun fi'li. Maknanya sujud sepatutnya 2 kali, dia pergi tambah 3 kali dengan sengaja. Kalau terlupa, itu tak membatalkan sembahyang dengan sengaja. Bila dia tambahkan sujud jadi 3, rukuk jadi 2, patutnya rukuk 1, dia pergi tambah dengan sengaja, maka batallah sembahyang dia. Kenapa? Kerana dia menambahkan perbuatan di dalam sembahyang. Itu perkara yang membatalkan sembahyang yang ke-10. Yang ke-10. Yang ke-11 wattaqaddum ala imamihi bi ruknaini fi'laini wattakhalluf bihima bi ghairi uzrin. Okey, yang ke-11, perkara yang membatalkan sembahyang ke-11 ialah cepat takhalluf, cepat wattaqaddum, yakni cepat daripada imam, dan juga lambat daripada imam dengan 2 rukun fi'li dengan tidak ada keuzuran. Wattaqaddum, cepat, ala imamihi, di atas imamnya, biruknaini fi'laini, dengan 2 rukun fi'li, wattakhalluf bihima, dan terlambat daripada imam dengan 2 rukun fi'li, bighairi uzrin, dengan tidak ada keuzuran. Okey, baik. Perkara yang membatalkan sembahyang yang ke-10 iaitu cepat daripada imam dengan 2 rukun fi'li. 2 rukun fi'li. Bila sebut 2 rukun fi'li, bukan 2 rukun qawli ataupun 1 qawli, 1 fi'li. Tak. Mesti kedua-duanya adalah rukun fi'li. Apa makna rukun fi'li? Rukun perbuatan. Maksudnya dia cepat daripada imam dalam perbuatan dengan 2 rukun dengan tidak ada keuzuran. Apa keuzuran yang dimaksudkan dengan keuzuran? Keuzuran apa? Keuzuran boleh cepat daripada imam dengan 2 rukun tadi. Ulama sebut keuzuran cepat ni ada 2 saja. Iaitu keuzuran cepat ni pertamanya terlupa. Dia pergi cepat sebab terlupa. Okey, tak apa, tak batal. Yang kedua, jahil. Dia pergi cepat tu pasal dia jahil, dia tak tahu. Dan jahil tu dimaafkan. Dia baru masuk Islam, tak belajar dan sebagainya lagi. Itu dimaafkan. Okey. Selain daripada 2 ini, tidak dimaafkan cepat daripada imam dengan 2 rukun. Okey, cepat daripada 2 imam dengan 2 rukun membatalkan sembahyang. Kalau selain daripada 2 rukun, itu tak batal sembahyang, tetapi boleh jadi haram. Boleh jadi haram. Haram. Sebab cepat daripada imam ni, hukum dia haram. Okey, tetapi tidak membatalkan sembahyang. Yang batal sembahyang ialah cepat daripada imam dengan 2 rukun fi'li. Misal, macam mana bentuk dia? Baik, sekarang imam ni masih lagi duduk qiyam. Baik, kita rukuk. Rukuk itu baru kita rukuk. Rukuk tu tak ada 1 rukun lagi, sebab dia 2 rukun fi'li yang sempurna. Mana ada awal, ada akhir. Okey, lepas kita rukuk, kita intidal. Tu imam masih qiyam lagi. Maknanya kita dah cukup 1 rukun komplit. Ada awal, ada akhir rukuk. Daripada turun sampai bangun tu ada akhir. Kemudian intidal. Intidal baru ada awal baru. Belum lagi ada akhir. Bila kita start turun nak sujud, okey, tamatlah intidal, kita dah masuk ke sujud. Kita turun nak sujud saja, maka kita dah dikira cepat daripada imam dengan 2 rukun. Maka pada waktu itu, kalau kita buat dengan sengaja,
maka batal sembahyang kita. Melainkan kita buat tu dengan tak sengaja. Jadi siapa yang buat dengan sengaja, bukan batal jemaah, batal sembahyangnya. Jangan kata tak apalah, kan? Batal sembahyangnya. Melainkan bila dia start turun tadi, dia terus niat mufaraqah, barulah tidak batal sembahyang dia. Kalau dia tak niat mufaraqah, batal sembahyang. Itu maksudnya cepat daripada imam dengan 2 rukun fi'li. Baik. Apa maksud lewat daripada imam dengan 2 rukun fi'li tanpa ada keuzuran? Baik. Ada keuzuran ni dia banyak. Ada keuzuran yang boleh kita lewat daripada imam melebihi 2 rukun fi'li, ada banyak. Antaranya lah dia disebut dalam kitab panjang-panjang, insya-Allah mungkin kita belajar di kuliah lain. Cuma antara saya buat misal, contoh kita ni imam kita datang masuk bersama-sama dengan imam. Tetapi di dalam sembahyang tadi kita terleka, kita tak baca Fatihah. Terleka. Tiba-tiba imam rukuk. Masya-Allah. Allahu Akbar. Imam rukuk. Maka kita sekarang ni belum baca Fatihah. Kita makmum yang muafiq masuk sama-sama dengan imam. Maka orang muafiq dia wajib membaca Fatihah. Yang tak wajib baca Fatihah ialah orang masbuq. Maka orang yang muafiq tadi dia kena perhabis Fatihah dia. Baik, dalam rangka dia nak perhabis Fatihah tu, imam cepat daripada dia terlewat daripada imam. Dia terlewat daripada imam. Yang kes ini dimaafkan, dia terlewat daripada imam sampai 3 rukun yang panjang, 3 rukun fi'li yang panjang. 3 rukun fi'li yang panjang. Apa 3 rukun fi'li yang panjang? Iaitu yang pertama rukuk panjang. Yang kedua i'tidal rukun pendek, tak dikira. Yang ketiga sujud rukun panjang, kira. Yang ketiga duduk antara 2 sujud, tak dikira pasal dia rukun pendek. Yang ketiga sujud sekali lagi, itu rukun panjang. Jadi sampai situ, kemudian imam bangkit, dah nak berdiri, dah dekat nak berdiri, dia belum lagi habis baca Fatihah dia. Macam ni, dia kalau dia tak niat mufaraqah, maka dia batal sembahyang dia, ataupun dia tak nak niat mufaraqah, dia batalkan rakaat tu dan dia ikut imam yang sedang ada, imam yang sedang buat sekarang ni. Maknanya imam sedang buat di rakaat kedua, makna dia ikut imam di rakaat kedua. Makna batal lah rakaat dia yang tadi, dan dia ikut imam sekarang ni. Tapi panjanglah perbahasan dia. Tapi untuk kitab Safiinatul Najah ni saya sebut macam tu je secara muqaddimah. Jadi maknanya kalau tidak ada apa-apa keuzuran, lewat daripada imam dengan 2 rukun pun membatalkan sembahyang. Jadi perkara yang membatalkan sembahyang yang ke-11 ini ialah cepat daripada imam, lambat daripada imam dengan 2 rukun fi'li tanpa ada apa-apa keuzuran. Yang seterusnya, yang ke-12, perkara yang membatalkan sembahyang yang ke-12 ialah wa niyati qat'is salah. Niat hendak memberhentikan sembahyang. Iaitu niat dia nak tamatkan sembahyang. Bila dia nak tamatkan sembahyang, dia niat dalam hati dia qasad, aku nak berhenti sembahyang. Walaupun dia tak berhenti lagi, dia kata dia nak berhenti sembahyang, bulat dalam hati dia, maka batallah sembahyang dia tu. Yang ke-12, yang ke-13, wa ta'liqi qat'iha bi syai'in. Dia ta'liq. Dia ta'liq. Macam mana dia ta'liq? Contohlah, dia kata, mana ni tadi? Contoh dia kata apa benda? Bi ta'liqil khuruj minha bi husuli syai'in. Dia kata dia ta'liq dalam hati dia, dia gantungkan dalam hati dia. Kalau si fulan ke si mamat ni datang, aku nak berhenti sembahyang. Macam tu, ta'liq dia panggil. Maka sembahyang tu batal terus. Walaupun mamat tu belum datang, dia dah batal sembahyang dia. Baik, yang ke-14 dan yang terakhir, at-taraddudi fi qat'iha. Yani syak, taraddud, berpapoh dalam bahasa kampung panggil. Nak batal ke tak nak? Nak berhenti ke tak nak? Nak berhenti ke tak nak? Nak berhenti ke tak nak? Macam tu.
Dia kata apa? Dalam Nailur Rajak dia kata taraddud fil khuruj minha. Taraddud, nak keluar semayang ke tak? Nak keluar ke tak? Nak keluar ke tak? Yang macam ni batal semayang. Kenapa? Kerana taraddud. Nak keluar atau tidak? Nak keluar atau tidak? Kira batal terus. Baik, itu maksud dia taraddud. Selesai. 14 perkara yang membatalkan sembahyang, semuanya secara ringkas. Secara ringkas, okey. Baik, kita masuk kepada fasal yang seterusnya. Faslun, tak apa, tuan-tuan tulis dulu soalan, insya-Allah. Saya biasa jawab soalan di hujung, insya-Allah. Saya tak ada nampak soalan tu, insya-Allah. Semua soalan ni Encik Hafizi sibuk bekerja ni ditulis apa soalan tu? Why? Why? Apa benda soalan tu? Yang lain ada. Okey, nanti hujung nanti saya baca, insya-Allah. Baik, fasal yang seterusnya. Alladhi yalzamu fihi niyatul imamati arba'un. Sembahyang yang wajib padanya niat menjadi imam ada 4. Ada 4 sembahyang yang mana kita wajib niat, kita jadi imam, kita wajib niat kita sembahyang jadi imam, kita wajib niat jadi imam. Okey, ada 4 je sembahyang. Selain daripada ini, tidaklah diwajibkan niat berjemaah, tetapi untuk mendapatkan pahala berjemaah kena niatlah. Okey, kena niat. Jadi bila dia niat tadi dapatlah pahala berjemaah. Kadang-kadang dia niat tengah. Dia niat tengah sembahyang, di tengah-tengah. Kata ulama, sebagai ulama kata dapat lagi sembahyang pahala sembahyang Jumaat tu walaupun niat di tengah. Tapi dapat start dia niat tadilah. Start dia niat tadi dapat. Contohnya dia sembahyang dah 2 rakaat dah jadi imam. Tapi dia tak niat lagi. Tak ada masalah. Ni jadi imam ni makmum lain. Makmum dia bab lain. Makmum nanti kita belajar nanti di belakang. Tapi sampai masuk rakaat ketiga baru dia niat. Dia niat aku jadi imam kerana Allah Ta'ala. Niat dalam hati. Maka start situlah baru dikira pahala berjemaahnya, baru ditulis. Sikit lah. Tak sama macam orang berjemaah daripada awal sampai akhir. Okey, boleh niat di tengah. Selain daripada 4 ni. Tetapi yang 4 ini mesti diniat di dalam takbiratul ihram. Mesti diniat di dalam takbiratul ihram. Kalau tak niat dalam takbiratul ihram, maka sembahyangnya tidak sah. Pada asasnya begitulah, sembahyangnya tidak sah. Okey? Apa sembahyang yang 4 tadi? Yang pertama al-jumu'atu, sembahyang Jumaat. Itu sembahyang yang pertama yang wajib niat berjamaah, wajib niat jadi imam di dalam takbiratul ihram. Sembahyang pertama ialah sembahyang Jumaat. Baik. Kalau tuan-tuan masih ingat, saya sebut pada perbincangan bab niat dulu. Saya kata kalau tu imam tadi lebih daripada 40, kalau tu imam tak niat jadi imam, kan? Sah sembahyang Jumaat tu. Habis tu macam mana ni? Okey. Maksudnya macam ni. Kalau sembahyang Jumaat, imam dengan makmum cukup-cukup 40 orang. Cukup-cukup 40 orang. Tu imam tak niat jadi imam, maka ada seorang lah tak berjemaah. Kan? Seorang tak berjemaah. Jadi berapa? Jadi 39 saja. Maka sembahyang Jumaat tadi tidak sah. Kena buat Jumaat semula. Tetapi kalau jemaah tu tadi lebih ramai daripada 40 orang, 50, 60, 70, 100, tiba-tiba tu imam seorang tak niat jadi imam, maka siapa yang tak sah? Yang tak sahnya sembahyang imam. Tak sah sembahyang imam. Tetapi sembahyang makmum sah dah. Sembahyang makmum Jumaat makmum tu sah. Maka imam dia kena qada zuhur. Sebab apa? Sebab sembahyang Jumaat dia tu tidak sah. Pasal apa dia tak sah? Dia tak niat Jumaatnya itu tadi di dalam takbiratul ihram menjadi imam. Allah saja aku sembahyang fardu Jumaat 2 rakaat jadi imam kerana Ta'ala. Yang jadi imam tadi dia tak niat dalam takbiratul ihram. Maka sembahyang dia tidak sah. Sembahyang makmum sah dengan syarat
jemaah itu lebih daripada 40. Kalau jemaah itu cukup-cukup 40, maka semua tak sah. Kalau masa masih ada lagi, kena ulang semula Jumaat. Kalau masa dah tak ada dah, habis dah, waktu asar dah masuk, maka kena sembahyang zuhur semuanya. Itu maksudnya. Jelas kan tuan-tuan semua? Perbezaan tadi. Yang saya sebut ni, maknanya yang disebut di sini, sembahyang Jumaat tidak sah kalau imam tidak niat jadi imam. Maksudnya, imam tu saja tak sah. Sekiranya jemaah itu melebihi 40 orang. Jadi sekarang ni, maknanya Jumaat ni kalau kat bandar-bandar ni lebih 40 kan. Tiba-tiba imam tak niat berjemaah. Maka dia seorang lah tak sah. Balik dia kena qadha zuhur. Baik. Yang kedua, wal mu'adatu. Sembahyang mu'adah, sembahyang ulang. Sembahyang yang diulang. Apa makna sembahyang diulang? Sembahyang zuhur kita dah sembahyang sekali. Lepas kita sembahyang, kita pun duduk tepi dinding tu, duduk wirid, duduk baca Quran, tengok-tengok ada orang masuk. Ada sahabat masuk, dia pun tanya, sembahyang dah ke? Dah sembahyang? Boleh tak teman saya sembahyang? Saya sembahyang seorang ni. Kita kata boleh. Kita pun sembahyang jemaah dengan dia. Maka sembahyang kita ni sembahyang ulang dia panggil. I'adah, mu'adah ataupun i'adah. Kita yang sembahyang ulang ini, kita wajib niat menjadi imam kalau kita jadi imam. Okey? Okey, yang kedua. Yang ketiga, wal manzuratu jama'atan. Sembahyang yang dinazarkan secara berjemaah. Maksudnya kita bernazar untuk sembahyang berjemaah. Okey. Sembahyang jemaah ni asalnya dia tak wajib. Dia fardu kifayah. Tetapi kalau kita nazar, dia jadi wajib lah. Wajib fardu ain ke atas diri kita. Maka katalah orang tu dia bernazar. Dia kata, kalau aku dapat sekian-sekian, kan, wajiblah aku sembahyang berjemaah selama 5 hari berturut-turut. Okey, 5 hari berturut-turut. Maka masa takbir itu dia kena niat dalam takbir dia. Allahu Akbar. Niat berjemaah, iaitu niat jadi imam. Kalau dia jadi imam lah. Okey, dalam kes ni, untuk yang jadi imam, dia kena niat dalam takbiratul ihram. Kan? Untuk makmum pun kena niat jugalah. Kemudian yang seterusnya, wal mutaqaddimatu fil matar. Dan juga sembahyang jamak takdim ketika hujan. Dalam mazhab Syafi'i boleh kita jamak takdim ketika hujan. Tetapi syaratnya ialah adalah beberapa syaratnya. Jadi oleh itu maknanya imam tadi dia kena niat jadi imam dalam takbiratul ihram. Selain daripada 4 ini, tidak wajib imam niat jadi imam dalam takbiratul ihram. Boleh bagi imam tadi niat bila-bila masa sah semayangnya, cuma dari sudut pahala saja. Tetapi bagi 4 ini, kalau dia tak niat dalam takbiratul ihram, sembahyangnya tidak sah. Okey? Sembahyangnya tidak sah. Habis, selesai. Kemudian kata pengarang, qala al-musannif rahimahullah taala, faslun syurutul qudwati 11. Syarat mengikut imam itu ada 11 syarat semua. Sekarang ni cerita orang yang nak jadi makmum. Siapa yang nak jadi makmum, dia kena ada 11 syarat ini. Syarat yang pertama, alla ya'lama butlana salati imamihi bihadathin au ghairihi. Maksudnya, makmum tadi tidak mengetahui batal imamnya, batal sembahyang imamnya dengan hadas atau lainnya. Kalau makmum tadi tahu tu imam ni sembahyang dia tidak sah. Sebab apa tidak sah? Sebab batal imamnya. Batal imamnya. Sebagai contoh, kita ambil contoh mudah. Masa tu imam tadi turun daripada masjid, dia bersalaman dengan isteri dia di pintu masjid, kita nampak. Lepas bersalam dengan bini dia, dengan isteri dia, dia pun terus masuk ke dalam masjid. Bila dia masuk ke dalam masjid, dia pun jadi imam. Allahu Akbar. Maka dia jadi imam tadi, pada pandangan kita, pada ilmu kita yang bermazhab Syafi'i, sembahyang dia tidak sah. Tetapi mungkin pada ilmu dia, sembahyang dia sah. Sebab apa? Sebab
Mungkin dia tadi itu bermazhab dengan mazhab Hanafi. Boleh sentuh isteri, boleh sentuh perempuan, tidak batal wuduk. Tetapi pada pandangan kita, wuduknya telah batal. Maka pada waktu itu, kita ikut dia tu tidak sah. Melainkan, kalau imam tu tadi adalah imam yang dilantik oleh raja, oleh ulil amri. Kata ulama, melainkan imam tu tadi waliul amri, sultan, ataupun yang dilantik oleh sultan. Kenapa? Kerana pada waktu itu mentaati perintah sultan tu, perintah ulil amri tu lebih utama daripada masalah khilaf di sini. Jadi maknanya dia mazhab dia dah sah. Okey, boleh. Tetapi kalau imam tu bukan imam yang dilantik oleh sultan dan sebagainya, kata ulama tidak sah kita ikut dia. Kenapa tidak sah? Kerana pada anggapan kita wuduknya telah batal. Okey? Ataupun dengan yang lain daripadanya, atau lain daripada hadas, semayang tu imam telah batal. Macam mana? Contoh tengah semayang, kain tu imam tu koyak, serap koyak dan nampak aurat. Koyak ada dua, koyak yang tak nampak aurat, koyak yang nampak aurat. Bila dah koyak dan nampak aurat, apa jadi pada semayang imam tadi? Batal lah semayang imam tadi. Maka kita tak boleh ikut dah semayang imam tadi. Okey? Kerana batal. Maka batal lah, dia dah tak jadi dah imam. Okey? Itu nombor satu. Yang kedua, wa alla ya'taqida wujuba qada'iha alaihi. Kita tidak berkeyakinan bahawasanya sembahyang itu, sembahyang yang disembahyangkan oleh imam itu wajib diqada semula. Wajib diqada semula. Macam mana wajib diqada semula? Contoh, tu imam tadi semayang atas kapal terbang. Ni kena ingat semayang atas kapal terbang, tidak ambil wuduk dan juga tidak tayamum. Faqidut tuhuraini, dia panggil, tak ada air dan juga tidak ada debu untuk tayamum. Air tidak ada, nak ambil wuduk dalam bilik air tak boleh. Nurse pula dah. Pramugari tak bagi ambil wuduk sebab bahaya kapal terbang. Maka dia termasuk dalam kategori faqidut tuhuraini. Debu tak ada, air pun tak ada. Maka orang yang faqidut tuhuraini, orang yang tidak ada debu dan juga tidak ada air ni, adakah dia kena semayang? Ya, kena semayang. Sembahyang. Macam isu sekarang ni orang duk bincang frontliner ni, nak semayang tak ada wudu dan juga tak payah tayamum. Dipanggil masuk dalam kategori faqidut tuhuraini. Adakah boleh atau tidak? Okey. Baik, itu satu perbincangan. Kalau dia dah semayang, adakah wajib diulang atau tidak? Dalam mazhab Syafi'i kena ulang. Sebab faqidut tuhuraini, maknanya tak ada dua suci. Jadi orang yang tak ada dua alat penyuci, orang yang tak ada faqidut tuhuraini ni, dia kena ulang. Jadi orang yang kena ulang semayang ni, kena qada balik semayang ni, orang ni dia tak boleh diimam. Maka kalau dalam kapal terbang kita nak semayang berjemaah dengan orang yang macam ni, dia pun tak ada air semayang, dia tak ambil semayang, dia pun tak ambil tayamum, dia nak semayang begitu saja, kita tak boleh berimam dengan dia. Semayang sorang-sorang. Itu syarat yang kedua. Jadi kalau frontliner tu lah, kalau ikut mazhab Syafi'i, kalaulah maknanya memang kita pun tak tahu, kena tanya orang frontliner lah, kan? Biar mufti lah keluar fatwa lah, kan? Boleh tak wuduk, tak ada air semayang dan tak pakai semayang dan tak tayamum, kan? Itu kerja mufti lah, pergi siasat dan sebagainya. Cuma kita boleh cakap kebarangkalian begini. Jadi kalau dia semayang dengan tak ada air semayang dan juga tak ada tayamum, tak berwuduk dan juga tidak bertayamum, dia panggil faqidut tuhuraini. Semayangnya ini dalam mazhab Syafi'i kena qada semula. Jadi dia tak boleh jadi imam. Itu kena faham. Tak boleh berjemaah, semayang seorang-seorang aja. Kerana tidak memenuhi syarat yang kedua. Okey? Jelas syarat kedua. Apa syarat kedua? Alla ya'taqida wujuba qada'iha alaihi. Bahawasanya makmum tadi tidak beriktikad, tidak meyakini bahawasanya sembahyang itu wajib diqada oleh imam. Dalam matan dalam syarah Nailur Rajak disebut apa? Ka'an yakuna muhdisan. Seolah seperti itu imam tadi berhadas,
faqidan lituhuraini. Tidak ada dua alat penyuci air dan tanah. Untuk bertayamum tak boleh, untuk ambil wuduk pun tak ada. Wa in kana al-ma'mumu mislahu, walaupun makmum pun sama. Makmum pun sama juga macam tu. Mana geng-geng frontliner. Ni frontliner, ni frontliner. Sama-sama. Tak boleh nak bertayamum, tak boleh berwuduk. Maka tak boleh sembahyang berjemaah dua orang ni. Sembahyang seorang-seorang. Tak cukup syarat nombor dua ni. Boleh? Okey, insya-Allah. Syarat yang ketiga, wa alla yakuna ma'muman. Syarat yang ketiga untuk sah sembahyang berjemaah tadi, wa alla yakuna ma'muman. Syaratnya imam tadi bukannya makmum. Dia tak boleh ikut makmum. Jadi maksudnya macam mana? Apa ni dia buat ni? Kita masuk ke dalam masjid. Kita masuk ke dalam masjid. Ada seorang lelaki sedang berjemaah dengan lelaki yang lain. Lelaki ni berjemaah dengan lelaki ni. Kita pergi ikut lelaki yang sedang jadi makmum kepada imam ni. Maknanya tak sah sembahyang jemaah kita tadi. Kenapa? Kerana kita ikut kepada makmum. Itu faham dah? Jelas. Tetapi kalau dia dah imam, dia dah bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Dia bangun, dia masbuk, dia bangun sambung sembahyang dia. Dia ni masih makmum lagi ke? Tak dah. Dia makmum ni, kita ikut orang ni setakat imam bagi salam je. Imam bagi salam, dia dah bukan makmum orang dah. Dia bangun, kita boleh ikut dia. Yang tak boleh ikut sedang dia tadi menjadi makmum orang. Itu tak boleh. Jangan silap faham. Kalau ada juga orang baca kitab ni, dia silap faham. Dia kata tak boleh ikut makmum. Ni makmum orang. Tapi tu imam dia dah bagi salam dah. Ni dia makmum dengan orang tu tadi. Mana boleh ikut? Kita sembahyang lain. Tak ada masalah, boleh ikut. Sebab apa? Sebab makmum tu, dia hanya setakat tu imam bagi salam. Tu imam bagi salam, dia dah tak jadi makmum lah. Seterusnya, syarat yang keberapa lah? Syarat yang keempat. Okey. Wala ummiyan. Maksudnya tidak boleh orang yang jadi imam tu tadi orang ummi. Apa makna ummi? Iaitu orang yang tidak betul satu huruf daripada huruf Fatihah. Itu dipanggil orang ummi. Jadi orang ummi, orang yang tak betul baca Fatihah. Contoh dia baca ihdinas siratal muttaqim. Dia tak ada huruf sin. Ihdinas siratal mustaqim. Itu maknanya hilang satu huruf. Tak betul sebutan satu huruf daripada huruf-huruf Fatihah. Orang yang macam ni dipanggil ummi. Jadi orang yang ummi, dia tidak boleh jadi imam bagi orang yang qari, orang yang betul baca Fatihah. Tetapi untuk sama-sama macam dia, tak betul Fatihah sama macam dia, itu tak apa. Tapi syarat yang tak betul tadi, mesti syaratnya di tempat yang sama. Baik. Imamnya, ihdinas siratal muttaqin. Sin, tak ada. Okey? Sin tukar ngata. Muttaqim sin tukar ngata. Okey. Yang makmumnya di situ juga kenanya. Kalau makmum cacat, tak betul juga Fatihahnya, tapi tak betulnya tempat lain, tak boleh. Imam tadi tak boleh jadi. Tak boleh jadi imam untuk orang tadi. Jadi maknanya dia punya syarat tu ketat. Tempat yang salah tu pun kena sama-sama. Imam salah tempat ini, makmum pun salah tempat ini. Walaupun kesalahan tu tak sama. Contohnya kawan ni tukar huruf sin jadi huruf ta. Ni tukar huruf sin jadi huruf za. Ihdinas siratal mustaqim. Tapi tempat tu sama. Macam tu. Jadi ala kulli hal kesimpulannya, orang tak betul baca Fatihah ni tak boleh jadi imam. Itu sudahlah. Pendek kata gitulah. Jadi kalau dia jadi imam, ada je orang belakang ni qari, tak sah. Kalau ada yang tak qari tetapi cacat juga baca Al-Fatihah, tapi cacatnya tempat lain pun tak sah juga.
Jadi pendeknya tak boleh. Mesti orang yang jadi imam tu orang yang betul baca Fatihah. Tapi kita ni berebut nak jadi tu imam. Masya Allah, hai. Kan? Padahal yang nak jadi tu imam tu Fatihah pun tak tahu ke mana. Ini jadi masalah ni. Pergilah belajar Fatihah tu lebih betul. Jawatan imam ni pakat nak berlaku pasal glamour kan. Orang panggil tu imam. Tapi dia tak tahu dia nak tanggung masalah ni. Al-imamu dhaminun. Tu Nabi SAW. Imam itu adalah penjamin. Dia jamin makmum di belakang ni. Penjamin ni bahaya kan? Kalau bank kat penjamin ni tuan-tuan semua, kalau orang yang berhutang tu tak bayar, bank cari penjamin lah. Jadi kita ni nak. Tapi Fatihah tak betul. Ini banyak berlaku. Jumpalah banyak di tempat-tempat saya pergi kuliah dan sebagainya. Orang mengadu, Ustaz Allah, Fatihah tak betul. Tapi dia nak juga jawatan imam. Masya Allah. Bukan satu keistimewaan ni. Tanggungjawab. Sekurang-kurangnya kita pergilah baca dulu depan seorang ustaz yang pandai tajwid dan sebagainya. Ustaz, bacaan saya ni betul ke tak? Sekurang-kurangnya. Okey? Betul tu bukanlah nak suruh betul sampai macam bacaan Qori Ustaz Ahmad Tarmizi Ali tu dah. Bismillah, tidaklah macam tu. Yang penting betul bawa keluar sebutan huruf Fatihah tu jadilah. Sin kan di mana, kan qaf mustaqim, qaf dalam, cukuplah tu. Nak belagu apa semua itu benda lain dah, bukan kata macam tu. Baik. Jadi orang yang ummi, maksud dia orang yang tak betul baca Fatihah dipanggil ummi dalam istilah fiqh. Tapi dalam bahasa ummi ni maksudnya orang tak pandai menulis dan membaca. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi. Selawat ke atas Nabi al-ummi. Al-ummi maksudnya orang yang tak pandai menulis dan membaca. Tapi dalam kitab fiqh bila dia sebut ummi, maksudnya orang yang tak betul huruf Fatihah. Sebutan huruf Fatihah tak betul. Okey. Lain padang, lain belalang. Lain tempat, lain istilah dia. Okey. Jadi dalam kitab fiqh ingat, kalau jumpa ummi, maksudnya orang tu tak betul baca Fatihah. Kalau jumpa qari, maksudnya apa benda? Orang yang betul baca Fatihah. Khususnya untuk saudara-saudara kita yang ada di Mesir ni, pelajar-pelajar Mesir ni ada 2, 3, 4 orang ni. Kalau jumpa dalam kitab Arab, kalau ummi maksudnya tak betul baca Fatihah. Huruf Fatihah tak betul. Kalau qari maknanya huruf Fatihah tu betul. Baik, yang seterusnya. Baik, saya lanjutkan sikit. Kalau jadi makmum, kalau dia dah belajar, dia dah pergi belajar dah. Dia dah belajar, tak boleh betul dah, kerah dah lidah. Ustaz Azhaidul kata kerah macam tiang elektrik. Dah kerah dah lidah, tak boleh nak betul dah. Apa jadi? Dimaafkan untuk diri dia seorang. Dia tak boleh jadi imam juga. Semaya dia sah untuk diri dia. Sebab apa? Sebab dia dah belajar dah, tak boleh nak buat apa dah. Tetapi kalau dia tak belajar, dia salah baca Fatihah, tetapi dia tak belajar, sembahyang dia tidak sah. Kena ingat, pergi belajar Fatihah. Bukan kata dia tak boleh jadi imam, sembahyang dia tidak sah. Tapi kalau dia dah belajar, tak boleh betul, belajar dah, tu kata tak boleh dah ni, kerah dah ni, lidah ni. Orang Kelantan kata kena kisik dah lidah ni. Tak boleh dah. Jadi tak apalah, sahlah untuk sembahyang diri dia. Tetapi dia tetap tak boleh jadi imam. Baik, yang seterusnya, syarat yang seterusnya. Wa alla yataqaddama ala imamihi fil mauqif. Jangan ke depan daripada imamnya pada tempat duduk. Jadi maksudnya kalau imam, jangan ke depan daripada imam. Kalau sama, tak ada masalah, sah sembahyang, cuma makruh dan tidak dapat fadilat berjemaah, melainkan bagi jemaah makmum perempuan, sama-sama perempuan. Kalau perempuan sama perempuan, dia punya imam tu duduk kat tengah. Imam duduk kat tengah macam ni, sama. Standard. Kalau nak ke depan pun, ke depan sikit ya, dalam lebih kurang sejengkal gitulah. Tapi tak disunatkan pun, sama level pun tak apa. Ini untuk makmum dan imamnya semua perempuan. Tetapi kalau sembahyang jemaah biasa ini, kalau lelaki dengan lelaki duduk sama level, Seorang duduk sama. Kita sembahyang jemaah PKP ni, seorang duduk sama, tumit tu sama, tumit tu imam dengan tumit makmum sama, sah sembahyang, tetapi pahala jemaahnya tak ada. Okey, hilang pahala jemaah pasal tak betul susunan sah.
Okey, itu mengikut pendapat Ibn Hajar. Jadi dia kena undur sikit ke belakang. Kalau 2 orang makmum, undur ke belakang dalam jarak 3 hasta dan kurang. 3 hasta dan ke bawah. Tak boleh lebih pada 3 hasta. Okey? Itu macam tu. Jadi maknanya, kalau sama, hilang fadilat. Kalau sama, jemaah lelaki. Tapi kalau ke depan, tumit makmum dengan tumit imam, tumit makmum ke depan daripada tumit imam, maka tak sah semayang tadi. Okey, yang ke seterusnya. Wa an ya'lama intiqalati imamihi. Diketahui perpindahan imamnya. Maksudnya, dia tahu perpindahan tu imam tadi. Sama ada dia tahu tu dengan dia tengok tu imam, ataupun dia tengok makmum, ataupun dia dengar suara tu imam, Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, ataupun dia dengar suara mubaligh. Suara mubaligh ni siapa? Suara mubaligh, mubaligh ni maksud dia macam Bilal di Masjidil Haram tu. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Itu nama dia mubaligh. Mubaligh ini dulu-dulu itu satu jawatan yang penting. Kenapa? Kerana dulu tidak ada mikrofon. Di setiap 5-6 saf ada seorang mubaligh. Sama ada mubaligh itu semayang juga atau tak semayang juga. Dia tak kisah. Boleh mubaligh tak semayang pun. Macam polis-polis kan di Arab Saudi, dia duduk jaga kawal saf tu. Boleh. Tapi saya tak pasti di zaman dulu kala adakah mubaligh tu semayang juga atau tidak. Cuma lebih selamat tak semayang. Sebab bila dia nak sebut Sami Allahu liman hamidah tu, dia kena niat apa? Zikir. Kalau dia niat nak bagi tahu kat orang, dia sebut Sami Allahu liman hamidah dengan niat nak bagi maklum kat orang bahawa nanti imam dah bangun. Itu pun tak boleh dikira bercakap dalam sembahyang. Jadi jawatan membaligh ni dulu penting. Jadi nak sampaikan kepada orang saf banyak macam Masjidil Haram kan, banyak saf ke belakang. Gitulah. Belum ada mikrofon. Tetapi sekarang ni jawatan membaligh ni, Bilal tu imam kata Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Itu hanya warisan saja. Sebab mikrofon tu imam tu pun dah dengar jelas, dah sampai ke mana-mana dah. Jadi itu jawatan tu mubaligh nama dia, hanya jawatan sebagai warisan, warisan sejarah. Bukanlah jawatan penting sangat di zaman ini kerana mikrofon dah ada. Okey, baik. Wa an yajtami'a fi masjidin. Hendaklah makmum dan imam itu berkumpul dalam masjid, atau fi salasimi'ati zira'in takriban. Yang ni insya-Allah kita sambung pada malam besok, sebab dia punya perbahasan tu agak panjang sikit, insya-Allah. Kita sambung malam besok. Okey? Macam mana bentuk berhimpun dalam masjid dan sebagainya, okey? Masa ada lagi ya? Eloklah tak ada dah. Lebih kurang 10 minit lagi ke 10.30. InsyaAllah kita jawab soalan lah. Lebih kurang tinggal masa sikit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tengok soalan dulu. Tak naik soalan kat sini. Di sini je. Baik, kita mulakan dengan soalan hambanya Luqman. Ustaz boleh tahu macam mana isbat suatu hukum? Macam baca kunut dalam sujud? Perlu sujud sahwi berlaku pada Nabi sahabat. Ini agak panjang sikit perbahasannya. Kita nak isbat satu-satu hukum ni, dia dalam usul fiqh tuan-tuan semua, dia ada dipanggil adillatul ahkam, dalil-dalil hukum. Dalil-dalil hukum ni dalam mazhab Syafi'i yang paling sikit sekali lah mazhab Ahlussunnah, iaitu Al-Quran, hadis, ijma', qiyas. Okey, baik. Katalah nak ada satu hadis, kemudian dia ada pula kaedah lain, dia panggil turuqul istinbat, cara nak mengeluarkan hukum daripada satu-satu hadis.
Sebab itu satu hadis tu boleh keluar hukum pecah macam-macam. Panjang cerita. Sebab itu hadis yang satu saja disyarah oleh ulama panjang lebar sebab dia panggil turuqul istinbat. Okey, contoh saya ambil contoh kan. Saya ambil contoh. Arab Badui, ini hadis yang masyhur. Arab Badui datang masuk kencing dalam masjid Nabi SAW. Bila dia kencing dalam masjid Nabi, sahabat nak kejar dia. Nabi kata jangan. Kalau kejar lagilah merebak najis ke dalam masjid. Itu ada hukum yang lain pula tu. Dan yang kedua pula, kalau kejar akan menyusahkan dia, sakit dia pun dikencing dan sebagainya. Itu hukum yang lain, maknanya menzalimi orang. Itu semua daripada hadis tu keluar pula hukum. Baik. Kemudian Nabi kata subbu alaihi dhanuban min ma'in. Curah ke atasnya air. Nabi kata subbu, curah ke atasnya. Ulama mazhab Syafi'i mengambil daripada ni, bila nak basuh najis, air kena masuk dalam najis. Air kena masuk dalam benda yang bernajis. Kalau kita nak masuk baju dalam besin, air baru masuk. Kalau kita air dah dalam besin, kita bawa masuk baju yang bernajis, air itu jadi mutanajis. Kenapa? Hukum diambil daripada hadis Nabi subuh. Itu dia panggil turukul istinbat. Jadi banyak kena belajarlah dalam usul fiqh tu dibincangkan semua benda itu, insya-Allah. Jadi kita malam ni kita tumpu kepada fiqh lah untuk benda-benda yang ringan-ringan untuk para pendengar yang ada mendengar dan menonton ni. Baik, seterusnya, jika dada teralih dari arah kiblat, adakah membatalkan solat? Jika terminum tertelan air liur yang banyak atau liur yang ada rasa manis, contohnya jika ada air manis sebelum solat. Kalau dada teralih daripada kiblat, kalau teralih, itu tidak membatalkan sembahyang. Teralih. Okey? Jadi kalau teralih tidak membatalkan sembahyang, maknanya masa dia bangun dia teralih sikit, lepas tu dia terus betulkan. Sekejap tak apa. Kalau dia sembahyang daripada awal, kiblatnya salah, sembahyang tu tidak sah. Allahu Akbar, dia tersembahyang dah, kemudian kiblatnya salah, maka sama sembahyangnya tidak sah. Salah orang kita ni, dia tengok orang sembahyang kiblat salah kan, Allahu Akbar, kawan tu menghadap sembahyang salah, dia pun pusing badan kawan tu. Tuan-tuan, tak payah pusing lah, sembahyang dia dah batal. Cakap dia kiblat salah, sembahyang semula, kena sembahyang semula kan. Pusing buat apa kan? Pusing tu maknanya sembahyang tu sah. Tak. Kalau orang sembahyang kiblat salah, tuan-tuan bagi tahu, kiblat salah, sembahyang semula. Gitu. Yang kedua, tertelan air liur ada rasa manis, ya. Rasa manis membatalkan sembahyang. Sebab apa? Sebab bila rasa manis, bermakna ada manis tu di lidah kita. Dan dia bercampur dengan air liur, ada ain gula. Gula tu yang hancur dalam air liur dan masuk ke dalam. Melainkan kalau benda itu tidak ada. Macam tu kita gosok gigi. Kemudian rasa sejuk-sejuk ubat gigi, min tadi. Itu dia panggil asar, kesan. Itu tidak membatalkan air, benda sembahyang. Jadi dia kaedah sama macam puasa. Benda yang membatalkan puasa, batal. Kalau air manis tadi, kalau masuk dalam leher, batal tak puasa? Batal. Jadi dia batal lah. Kalau termasuk dengan sengaja, termasuk dengan tidak sengaja dan sikit, seperti yang sebut kaedah tadi, masuk, termakan, terminum, sikit benda tu, tak sengaja, itu tidak batal. Okey? Jadi kalau kes tadi, tengoklah, kalau dia sengaja telan, batal. Kalau dia sengaja telan lah, kan? Kalau dia tengok-tengok, telan baru rasa manis, itu tak apa, tak batal. Tertelan air liur, mana tertelan lah tu, tak batal lah. Kalau tengah solat, tiba-tiba mic rosak, makmum sah di luar dan belakang tak dengar bacaan dan takbir imam, perlu mufaraqah ke? Kalau mufaraqah, perlu teruskan solat Jumaat atau tukar solat Zuhur? Dah tak boleh mufaraqah, kan? Sebab kita boleh tengok lagi jemaah yang depan. Kalau kita terbangun awal pun tak apa, kita boleh tunggu. Kita rokok, kita bangun awal, tengok tak bangun lagi, tunggu masa berdiri, masa i'tidal. Jangan mufaraqah. Buat mufaraqah kena semayang kalau mufaraqah, kalau semayang Jumaat, berdosa lah, makna kita tak semayang Jumaat. Padahal benda itu tidak membatalkan semayang. Kalau solat jemaah air liur banyak dalam mulut, macam mana? Sama juga kalau puasa, air liur banyak dalam mulut, batal tak puasa?
Sebab dia kaedah dia tadi, perkara yang membatalkan puasa. Tuan-tuan kumpul air liur banyak-banyak dalam mulut, maaf telan. Batal tak puasa? Tak batal tu semua. Kumpul banyak-banyak dalam mulut, lepas tu telan, tak batal. Tapi kalau kumpul dalam gelas, lepas tu bawa minum, baru batal. Kalau sengaja tinggal doa kunut dan tahiyat awal, adakah masih sunat untuk sujud sahwi, Ustaz? Ya. Dalam mazhab kita Imam Syafi'i, ditinggalkan dengan sengaja pun sunat sujud sahwi, ditinggalkan secara tak sengaja pun sunat sujud sahwi. Cuma bezanya yang saya sebut malam tadi, kalau ditinggal secara sengaja, bacanya astaghfirullah, sunat baca, bukan mesti, maknanya macam tu caranya. Kalau terlupa, bacanya subhana man la yana muala yashu di dalam sujud sahwi. Okey, saudara Haziq Kamal, kalau betulkan niat solat bagi tiga mana? Contoh betulkan niat dari solat fardu ke solat ke sunat atau sebaliknya, samalah, batal lah. Dia niat nak keluar dan nak buat sembahyang lain. Okey. Cuma ada sebahagian ulama mengatakan boleh sembahyang fardu tadi ditukar menjadi sembahyang sunat. Tukar menjadi sembahyang sunat bila mana ada keuzuran. Contohnya lah, kita keuzuran apa? Contoh. Nantilah besoklah saya jawab, tak ingat pula. Yang tak ingat tak boleh. InsyaAllah saya jawab besok. Macam mana tukar tu? Tak datang dia punya contoh. Tuan Jalim, adakah berdosa jika kita boleh buat jamak takdim tapi kita melewatkan dengan buat jamak takhir semasa musafir? Tak berdosa. Jamak takdim dan jamak takhir ni dia rukhsah. Kita boleh pilih hak mana-mana satu. Cuma dari sudut afdal tak afdal je. Tak ada masalah. Kita boleh jamak takhir, kita boleh jamak takdim. Pilihlah mana satu. InsyaAllah. Adakah batal orang yang pertama kali solat subuh pagi Jumaat? Adakah batal orang yang pertama kali solat subuh pagi Jumaat yang dibaca surah sejadah tapi dia tak ikut imam sujud tilawah dan sajdah? Batal lah, walaupun dia pertama kali, kena sembahyang balik. Kena sembahyang balik. Okey. Jadi bila dia tahu, bila dia belajar, okey, kita bagi tahu kat dia lah, ini tak boleh ni, kena ikut tu imam. Ya ke? Jadi kena qada baliklah sembahyang tadi. Apa ni Ustaz Asmawi ni? Okey, Sakinah Ina. Ustaz, doa ketika sujud dalam bahasa Arab dibolehkan. Tapi kalau doa dalam bahasa kita, tak perlu kita sebutkan, cuma lintasan dalam hati. Soalnya berapa lama kita boleh berdoa ketika sujud itu sebab kita cuma diam. Tak ada had, sujudlah berapa lama pun. Yang penting kita sembahyang seorang. Kita boleh sujud berapa lama. Sejam, 2 jam, 3 jam, tak ada masalah. Diam tak diam. Diam ke, baca ke, itu bab lain. Sujud tu, sujud. Bila kita sujud, kita boleh sujud berapa lama pun tak ada masalah. Kerana sujud itu adalah rukun yang panjang. Rukun yang panjang. Jadi kita boleh panjangkan mengikut kehendak kita. Berapa lama yang kita nak panjangkan. Dengan syarat, kita sembahyang seorang diri. Jadi kita tak baca apa, kita tak hadir dalam hati pun tak ada masalah. Hukum makmum sujud lama sedangkan imam dah duduk tahiyat akhir. Imam dah baca selawat, dah pun, tapi makmum masih sujud. Adakah batal solat makmum tadi, Ustaz? Nak tahu batal ke tak batal, kena cek lah. Dia lewat daripada tu imam 2 rukun fi'li tak? Dia sekarang sedang sujud. Okey, lepas sujud apa rukun fi'li? Duduk antara 2 sujud, 1. Lepas tu apa lagi rukun fi'li? Tak ada adalah. Salam bukan rukun fi'li, itu rukun qauli, assalamualaikum, 1. Bermakna dia lewat daripada imam 1 rukun fi'li.
Adakah batal semayangnya? Tak batal. Tok Imam bagi salam balik ke rumah dah, dia tak bangun-bangun sujud pun tak batal semayang dah. Okey? Dari sudut tak batal lah. Cuma dari sudut mengikut imam, adab berimam tu tak betul lah macam tu. Kan? Kita Tok Imam bangun, bangunlah. Nak tanya cara nak lantik orang yang tengah solat jadi imam. Perlu tepuk atau tidak? Orang yang nak tanya cara nak lantik orang yang tengah solat jadi imam. Perlu tepuk atau tidak? Tak perlu tepuk. Yang penting dia tahu saja. Jadi kita tengok ada orang tengah sembahyang dalam masjid. Kita pergi duduk sebelah dia, dia dah maklum. Dia dah maklum bahawasanya kita nak jadi makmum dia. Kita bertakbir, Allahu Akbar. Kalau dia tak maklum pun tak apa. Cuma kita maklumkan tu untuk dia niat jadi imam. Supaya dia dapat pahala 27. Kalau kita ikut dia, dia diam kan. Duduk belakang dia, dia diam. Tak ada masalah, sah. Cuma dia tak dapat pahala 27 sebab dia tak niat. Dia tak tahu ada orang ikut dia. Jadi tujuan kita maklumkan dia tu hanya untuk supaya dia niat saja. Jadi cara maklum tu, kalau kita duduk sebelah, dia tahu dah kita jadi makmum, tak payah tepuk lagi. Ni dah duduk sebelah, tepuk pula. Member tu siap tanya pula, siapa tepuk? Nanya pula. Kan, tengah-tengah semayang pula bercakap. Jadi tak perlu tepuk, yang penting maklum saja. Kalau tak tahu dia, kalau dia tak tahu, katalah dia tak tahu, tak sedar. Mungkin kita duduk di belakang ke apa kan. 3 orang, kita datang 3 orang duduk belakang. Dia tak sedar kita jadi imam. Kita tepuk, bukan tepuk, sentuh perlahan supaya dia tahu. Kita nak berimamkan dia dan dia boleh niat dapat pahala 27. Tolong dia lah kan, supaya dia dapat pahala 27. Okey. Jadi tepuk itu tidak menjadi syarat. Jika imam telah memberi salam, 2 orang makmum bangun menyambung meneruskan solat. Bolehkah makmum yang pertama bertukar menjadi imam dan makmum kedua sambung menjadi makmum ikut imam tadi? Hukum makruh. Makruh. Okey. Berimamkan orang lain di tengah sembahyang hukumnya makruh. Kita dah tengah sembahyang kata tadi, lepas kita berimamkan kepada orang lain, hukumnya makruh. Boleh tak boleh, tapi makruh. Bagaimana caranya jika seorang masuk masjid kemudian tidak tahu apa yang diikutinya itu sedang menjadi makmum? Tak tahu orang yang diikutinya itu sedang menjadi makmum. Sebab ana pernah rasa pengalaman ni. Tak tahu, batal lah. Kalau dia dah tahu, batal lah semayang. Gitulah. Sebab tak cukup syarat. Jadi dia tengah semayang dah. Tengok-tengok, baru dia perasan. Ini tu imam dia, ini makmum dia. Maka kita kena berhenti dan semayang semula. Allahu Akbar. Kan? Ikut imam yang asli. Sebab apa? Sebab kan syarat sah berimam tadi, makmum tadi bukannya imam. Apa benda? Makmum tadi imam tadi bukannya makmum. Okey, itu je caranya. Kalau kat situasinya kita di surau RNR, kita mufaraqah teruslah dari imam ya ummi ya mufaraqah. Imam ya ummi tak boleh kita ikut. Kalau tak mufaraqah batal sembahyang kita. Sebab tak cukup syarat tadi. Benarkah imam menanggung dosa dan kesalahan makmum? Tak adalah imam tanggung dosa dan kesalahan makmum. Cuma maksudnya imam tadi nak bawa makmum. Kan? Dia nak bawa makmum. Tetapi diri dia tak betul. Dia nak bawa orang macam mana? Dia tak tanggung dosa makmum. Dalam Islam tidak ada konsep tanggung dosa. Tidak ada konsep tanggung dosa. Alla taziru waziratun wizra ukhra. Itu ayat Quran. Tidak ada orang yang menanggung dosa orang yang lain. Tak ada konsep tu dalam Islam. Suami isteri pun tak ada. Walaupun untuk gembar-gemburkan suami tak tanggung dosa isteri, tidak ada. Tidak ada konsep itu di dalam Islam. Yang konsep tanggung dosa ni dalam agama Kristian. Saya baca buku satu perdebatan yang ditulis oleh Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Bagaimana dia tulis perdebatan tentang masalah loteri kebajikan dulu. Dulu ada, zaman dulu kan, ada loteri kebajikan. Jadi ada orang yang kata boleh, jadi dia tolaklah hujah tu. Ada yang sanggup tulis, dia kata tak apalah, kalau berdosa kami tanggung dosanya.
Dia kata gitu ya. Lalu Syekh Abdul Qadir Al-Mandili tu pula, dia kata tidak ada konsep tanggung dosa macam tu dalam Islam. Kalau benda haram, haram lah. Jadi maknanya macam seolah-olah dia nak mengatakan benda tu boleh dilaksanakan. Jadi kalau orang yang ambil beli loteri ni dosa, tak apalah, dosa itu dia tanggung. Yang pembeli ni teruskan beli. Mana ada macam tu. Walaupun orang tu kata dosa dia tanggung, tak adanya. Orang yang beli juga tanggungnya. Jadi konsep tanggung dosa tu tidak ada dalam Islam. Ada yang kata makmum masbuk tak boleh dijadikan imam dah, sebab dia dah jadi makmum. Tak betul macam tu. Makmum masbuk habis saja dia imam bagi salam, dia bangun, dia dah tak jadi makmum dah lah. Itu saya sebut tadi tu, masa saya terangkan masa syarat tadi, sebab memang ada orang yang berpahaman gitu. Okey, saudara Hafiz Zubir, kalau solat berjamaah betul ke jika ada makmum yang alim dan faqih, andai kata solat dia dapat 27 pahala, semua penumpang dapat 27 pahala? Tidak. Sembahyang berjamaah ni kalau dah cukup syarat 27 lah dapat. InsyaAllah semua dapat 27. Cuma kalau ada makmum yang faqih, yang alim dalam jemaah itu, dia ada kelebihan barakah. Sebab bila ada orang alim di situ, barakah tu turun. Kan? Barakah turun di tempat orang alim tu. Kan ada orang alim tu. Orang alim tu orang yang mempunyai barakah. Orang soleh. Jadi jemaah itu ada lebih ditambah lagi ekstra bonus. Itu bonus barakah. Kalau tidak ada orang alim tetapi berjemaah, contoh kita jemaah dengan isteri kita di rumah berdua, kita tak alim juga. Isteri kita pun tak alim. Kita tak ustaz. Kita baru nak start. Isteri kita pun tak ustazah. Kan? Jadi adakah dapat 27? Dia dapat 27 insya-Allah kalau cukup syarat-syarat ada bincang ni insya-Allah. Tak habis lagi bincang syarat tu. Cumanya kalaulah ada orang soleh lagi bertambah ekstra pahala lah. Ekstra bonus dia panggil. Barakah tu turun. Saudara Ismail Yusuf, berapa jarak maksima antara imam dengan makmum? Jarak maksima kalau di dalam masjid dia tidak ada jarak maksima. Okey. Dalam masjid tu imam duduk di depan mihrab, makmum duduk di pintu masjid pun boleh. Sah berjemaah. Cuma jarak dari sudut nak dapat pahala je. Mesti jaraknya tidak lebih daripada 3 hasta. Maknanya makmum dengan imam tidak boleh melebihi 3 hasta. Barulah dapat 27 pahala tadi tanpa khilaf. Okey. Kalau lebih pada tu, macam sekarang ni solat PKP, jarak kan? Jarak. Jadi macam tu Ibn Hajar kata dapat pahala juga. Ibn Ramli pun kata dapat pahala dengan syarat ada keuzuran. Tapi kalau tak ada keuzuran, mengikut pendapat Ibn Hajar, tidak dapat pahala. Jadi untuk dapat pahala, mesti jarak antara imam dengan makmum tidak lebih daripada 3 hasta. 3 hasta. Ni 1 hasta sama sini. 3. Jadi sah pertama dengan imam 3 hasta. Jadi kalau boleh gitulah, siapa yang jaga surau, jaga masjid, tempat duduk imam tu jangan bagi jauh sangat daripada sah pertama. Ni kadang-kadang kan jauh sangat. Masya-Allah. Apa tu imam jauh sangat dengan makmum ni? Okey. Saya teringatlah selalu rajin jugalah semaya dengan Datuk Ismail Kamal. Biasa kalau Datuk masa dia sihat-sihat dulu, kalau dia jadi imam, dia akan sebelum dia takbir dia akan toleh ke belakang dulu. Kalau jauh, dia kata dekat sikit, jauh. Maknanya tak boleh jauh daripada imam lebih pada 3 hasta, tak dapat 27. Tapi untuk sah jemaah tu dia lain, 27 lain, sah lain. Sah tu maknanya kita boleh ikut dia. Kalau kita tak baca Fatihah pun dia tanggung dan semua, itu sah berjemaah. Tapi 27 belum tentu dapat. Okey. Ustaz, makmum yang solat jarak atas sebab Covid ini adakah luput pahala sah? Tak luput pahala sah sebab ada pendapat Imam Ramli dan juga pendapat Ibn Hajar yang kata kalau ada darurat, ada keperluan panas ke apa semua, dijarakkan, itu tetap dapat pahala 27 juga. Pak Husain, apa khabar Pak Husain? Pukul berapa dah jam ni? Allah, lewat dah.
5 minit lagi, 5 minit lagi. Kalau dalam bacaan solat, kita dah baca sekali. Kemudian kita syak. Kita ulang balik bacaan. Lepas tu syak lagi. Nak baca lagi sekali ke? Atau teruskan bacaan seterusnya? Syak tu macam mana syak? Dah baca dah Fatihah. Syak. Aku dah baca ke tak baca? Kita tak baca lah. Baca lagi sekali. Itu hukum dia. Kalau sampai 2-3 kali, itu bukan syak. Itu was-was. Was-was lain. Was-was tak boleh pakai lah. Okay? Dia syak ni maknanya sekali, 2 kali. Gitu kan. Dan dia tidak berterusan. Ni tiap-tiap rekaat syak. Itu bukan syak. Itu was-was. Was-was dengan syak lain. Syak ni mantap pasti. Rekaat pertama berlaku. Rekaat kedua tak lah. Ini tiap-tiap rekaat. Kan? Macam orang ambil wuduk. Dah basuh ke belum? Dah basuh ke belum? Kan? Okey. Kita tak basuh lah. Tetapi tiap-tiap hari ambil wuduk. Lepas tu dah nak basuh kaki. Muka dah basuh. Start balik. Macam orang yang was-was tu. Itu dia panggil was-was. Was-was tak boleh. Kita kena berubat. Itu penyakit gangguan syaitan. Kalau jadi imam solat hajat, kita sujud lama, adakah dibolehkan? Ya, dibolehkan sujud lama. Tetapi kena dapat kebenaran dulu daripada makmum. Sebab kita dah belajar kalau solat berjemaah, nak buat rukun tu panjang-panjang, kena dapat kebenaran daripada makmum. Kena tanya makmum dulu. Tuan-tuan semua, kita sembahyang hajat ni. Sembahyang hajat ni sujud akhir lama sikit lama sikit. Ada seorang makmum kata, minta maaf, saya tak boleh lama-lama. Tak boleh sebab dia kena ikut apa benda makmum kan. Tapi biasa kalau lama sikit tu tak ada masalah lah kan. Memang maklum dah sembahyang hajat di tanah Melayu ni, di Malaysia ni sujud akhir lama sikit. Lama sikit je lah. Kalau anak kita yang belum memayis, ambil wuduk pun tidak, tapi dia nak solat bersama, adakah kita perlu niat jadi imam semasa nak memulakan solat? Kita boleh niat jadi imam, cuma isunya dapat pahala atau tak dapat pahala, tu saja. Jadi dia belum memayis, maknanya dia tak sah semayang dia. Bermakna dia tak semayang lah. Makna kita semayang seorang. Kalau kita niat sekalipun, tidak memberi efek apa-apa kepada semayang kita. Katalah kita terniat kan jadi imam, tapi tidak menjadi efek kepada semayang tadi. Sama kita masuk masjid, Allahu Akbar, masuk seorang, saja aku semayang fardu subuh 2 rakaat menjadi imam kawan ta'ala, tidak memberi efek apa-apa walaupun tak ada makmum di belakang. Tidak memberi efek. Kerana niat imamah tu tidak membatalkan semayang. Cuma dari sudut dapat pahala tidak. Jadi kaedahnya syarat sah semayang kan kita belajar Islam. Yang pertama, yang kedua mumayyiz. Orang yang tak mumayyiz, dia tidak sah semayangnya. Bila tak sah semayang, maknanya dia tak semayang lah. Jadi kita tak ada makmum lah kiranya. Macam mana nak train diri dan anak-anak jadi faqih ilmu agama? Boleh start share step by step. Share step dari bayi sampai dewasa. InsyaAllah lah kalau ada masa nanti kita. Tapi saya pun bukan faqih kan. Ada yang boleh jawab, saya jawab lah. Ada tak boleh, saya tak jawab. Macam tadi yang saya tak ingat, saya tinggalkan lah soalan. Ada juga soalan-soalan yang tak boleh saya jawab, saya tak jawab. Tak adalah kata semua benda yang saya tahu belaka kan. Cuma oleh kerana bab semayang ni dah lama bergelombang dalam khusus solat dan sebagainya, banyaklah tahu tu ya. Jadi saudara Hasrul Wahab tu yang tanya soalan tadi tu, antara yang menerbitkan buku solat saya kan, dan kawan-kawan yang lain tahulah, maknanya saya pernah buat khusus solat dan sebagainya. Cuma bukan semua benda saya tahu kan. Tak adalah faqih. Jadi ada benda-benda yang saya tahu, ada benda-benda yang saya tak tahu. Jadi insyaAllah lah, mungkin kalau ada masa saya boleh kongsi lah bagaimana saya belajar dulu. Gitu je lah. Tak adalah belajar sungguh sangat pun. Tapi Allah Ta'ala kata kau jadi ustaz. Jadilah ustaz. Gitu je lah. Asalnya tak nak jadi ustaz pun saya ni.
Dulu ingat nak jadi polis. Keluar universiti tu nak jadi polis. Tapi tak jadi polis. Allah Ta'ala kata kau jadi ustaz. Jadi ustaz lah. Walaupun tak adalah ustaz mana pun kan. Gitulah. Alhamdulillah tak ada dah cita-cita nak jadi polis. Dulu memang gila-gila ingat nak jadi polis. Okey, insyaAllah tuan-tuan semua dah lewat ni malam ni. Okey, setakat dulu insyaAllah. Sambungan malam esok lah insyaAllah. Saya malam ni saya dah kira dah jawab semualah soalan yang ada malam ni insyaAllah. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah kita jumpa lagi malam besok. Pada waktu yang sama insyaAllah. InsyaAllah Haji Noh tak jumpa di Roblox. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.